Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 23 Julai 2021. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memulakan kempen pendanaan awam bagi membayar kos guaman dan juga wang ikat jaminnya. Ini berikutan beliau menghadapi dua tuduhan menyalahgunakan dana bersatu berjumlah 1.12 juta ringgit di mahkamah semalam. As you all know, I do not come from a privileged family. Saya tidak datang daripada family dynasty. Ibu ayah bukan ahli politik, menteri sebelum ini ataupun tokoh perniagaan yang kaya. Ibu dah bersara sebagai cikgu, ayah sebagai pesara sebelum ini, labourer. And as you also know, I've spent at least 3 months of my salary since COVID to help the underprivileged in Muar. So I really do need your help. I sincerely plead for your help to contribute. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan atas kedua-dua tuduhan berkenaan. Mahkamah membenarkan Syed Saddiq diikat jamin sebanyak RM330,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun hakim membenarkan permohonan Syed Saddiq untuk membayar RM80,000 daripada ikat jamin itu semalam, manakala baginya dijelaskan selewat-lewatnya Selasa depan. Kerajaan hari ini bersetuju untuk melanjutkan tempoh kontrak semua pegawai perubatan terlibat dengan menawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan tempoh khidmat wajib. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata langkah penyelesaian segera itu bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran. Mula selanjut Muhyiddin berkata langkah ini juga bagi memastikan pegawai-pegawai yang berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran masing-masing. Menurut Muhyiddin, bagi memastikan laluan kerjaya yang setara dan adil, Jemaah Menteri juga bersetuju agar pelantikan secara kontrak diuruskan mengikut kesetaraan kerjaya pegawai tetap dan ditawarkan cuti belajar bergaji penuh serta tajaan pengajian yang setara dengan cuti belajar bergaji penuh dan hadiah latihan persekutuan. Terdahulu, sekumpulan doktor kontrak dilaporkan akan meneruskan rancangan mengadakan hartal pada 26 Julai ini selepas tiada sebarang tawaran bagi mengatasi masalah mereka. Berita seterusnya, Kari Jamaluddin memaklumkan bahawa orang ramai kini dibenarkan merekodkan gambar ataupun video ketika menerima suntikan vaksinasi di mana-mana pusat pemberian vaksin ataupun PPV. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan itu berkata demikian dalam satu sidang media pada hari ini. Sekarang ini penerima vaksin bolehlah video suntikan vaksin mereka. Go and film yourselves and take a video of your vaccination, so that you have hard proof, and we also have hard proof that you've received the proper dosage for your vaccination. Sementara itu, KJ juga menegaskan tiada sebarang kaitan antara isu picagari kosong dengan sindiket penjualan vaksin COVID-19 di negara ini. Satu kes ini di mana jururawat tersebut telah mengaku bahawa ada kecuaian disebabkan keletihan. Amaran telah pun diberi kepada jururawat tersebut oleh Panglima Tentera Darat disebabkan jururawat itu bertugas di kamp tentera dan jururawat itu akan melalui proses tata tertib di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiausaha Sulit kepada Muhammad Rashid Hasnon pada hari ini menafikan timbalan Speaker Dewan Rakyat itu melanggar prosedur operasi standard ataupun SOP. Terdahulu tulah di media sosial gambar Muhammad Rashid dan keluarga sedang menikmati hidangan dengan beberapa orang di sebuah lokasi di Johor. Sebaliknya, Muhammad Zainal mendakwa kejadian itu berlaku hanya membabitkan Muhammad Rashid, isteri dan anaknya di sebuah rumah inap desa. Menurut Muhammad Zaihan, ketika gambar itu dirakam, mereka 3 beranak sedang makan sementara menunggu masa untuk sesi penyembelihan lembu korban. Untuk rekod, sebelum ini Muhammad Rashid sudah pernah mencetuskan rasa tidak puas hati orang ramai apabila menghadiri jamuan durian di Batu Pahat. Pada awalnya, Ahli Parlimen Batu Pahat itu mendakwa gambar tersebut dirakam sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan.
Bagaimanapun, beliau kemudian meminta maaf dan mengakui hadir pada jamuan berkenaan baru-baru ini dan berjanji memberikan kerjasama kepada polis yang menyiasat insiden tersebut. Good Morning Jishua, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Berita seterusnya, anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Zuraida Kamarudin percaya kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tetap selamat. Ini kerana katanya tiada mana-mana pihak yang dapat kumpulkan sokongan untuk menyingkirkannya. No, I'm not concerned. I don't think they will fall because if I look at calculation, practicality reason and realistic reason, how can they oust the government when UMNO said cannot accept DAP and cannot accept Anwar? So they can't make the numbers. And DAP cannot accept UMNO, they also cannot make up the numbers. And Mahathir will not join Anwar, cannot make up the numbers. And Warasin also cannot join Anwar, cannot make up the numbers. Where the hell are they going to get the numbers to form the government? Which is impossible to me. Jelas Zuraida adalah perlu bagi kerajaan PN terus mentadbir kerana negara ini memerlukan kerajaan yang stabil semasa fasa pemulihan sehingga pandemik COVID-19 reda. Tiada keperluan mengenakan peraturan pemakaian di pusat pemberian vaksin. Perkara itu dinyatakan oleh Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia ataupun MMA Dr. M. Subramaniam. Sebaliknya, beliau menyarankan kerajaan menumpukan usaha menyuntik lebih banyak vaksin bagi membendung COVID-19. Sebelum ini, 2 PPV dilaporkan enggan melayan 2 individu yang tidak mematuhi kod etika pemakaian. Bercakap kepada Malaysia Kini, Subramaniam berkata peraturan sebegitu tidak diperlukan. Katanya selagi mereka mempunyai janji temu vaksin, mereka patut dibenarkan masuk. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.